Sorof. Sorfun. Bila kita bercakap pasal ilmu sorof, maka automatik dalam minda kita, okay, thank you yang like dakwah online, NRH dan semua orang, bila kita dengar je ilmu sorof, maksudnya akan ada benda yang kita akan terus fikir, iaitu apa? Iaitu waznun ataupun wazan. Sebab ilmu sorof itu dia akan ada, kita akan bincang pasal perubahan wazan, yakni perubahan bentuk kalimah. Masalan, kalimah arafa dan kalimah kataba dia ada wazan dia. Apa wazan dia tu? Apakah wazan bagi kalimah arafa dan kataba ni? Saya masuk USIM kena belajar Arab. Ya Allah. Itu rezeki tu. Belajar bahasa Arab. Fa'ala mu'allim najib. Okay. Sorry. Okay. Alright. Fa'ala. Arafa ni, wazan dia adalah fa'ala. Wazannya ialah fa'ala. Maksud wazan ialah bentuk. Ini adalah wazan. Alright? Ini adalah wazan. This one, we call it wazan. And this one, dua ni, kita panggil dia apa? Ini wazan, ini bentuk. Ini apa? Apa terma untuk ini? Arafah dan katabah ni. Na'am, betul. Kalimah semuanya aja. Kalimah. Okey. Kalimah dalam bahasa Arab, dia ada wazan dia. Okey. I think bukan semualah, tapi ada kalimah yang ada wazan. Bila ada wazan, ni wazan dia. Bila ada wazan ada nama dia. Contoh kalau fa'ala, nama dia ialah fa'il madhi. Okay, now itu bahagian nak mengenal wazan dan kalimah. Faham tak tu? Anda faham tak maksud dia? Faham beza dua ni? Ni kalimah ikut wazan. Kenapa dikatakan Arafah ikut fa'ala? Sebab sama lah bentuk dia. Satu
Tiga huruf. Dua-dua semuanya sama baris, harokat. Yang ni fathah, 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 fathah. Okay, faham. Syukran yang Ma'alin Najib. Jadi, adanya wazan adalah untuk, betul Ma'alin Najib, betul. Sama bilangan huruf dan sama baris. Kalau kita ubah wazan, maka dia akan berubahlah kalimah tu. Daripada arafa pergi kepada fa'il, apa jadi? Arafa, fa'ala. Pergi kepada fa'il, apa jadi? Apa wazan, apa kalimah baru dia? Arif. Saya lupa nak buat merah. Ini. Okay. Arif. Sebab ain fa sini fathah, ain sini fathah, ain pergi sini, ain follow yang ni fathah juga. Selepas fa ada alif, selepas fa tak ada alif. Selepas ain tak ada alif. Ain pergi sini, selepas ain kena ada alif. Ain kat sini kasrah, ain kat sini fathah. Ra sini fathah, ra pergi sini jadi kasrah. Tapi fa tidak dibincangkan lagi dia punya baris. Okay. Kalau katabah pula, dia pergi sini apa jadi? Betul. Wah, tak dapat tepi. Betul, Ma'alin Najib. Zalatu harful alif. Zalatu harful alif. Alif. Hai Fatin. Katib, Manfizu. Katib. Okay. Dengar. Fa sini fathah. Fa sini fathah. Kaf sini fathah. Kaf pergi sini kekal fathah. Selepas fa ada alif, selepas fa tak ada alif. So, selepas kaf tak ada alif, selepas kaf pergi sini, tambah alif. Ain sini kasrah, ain sini fathah. Ta sini fathah, ta pergi sini jadi kasrah. Katib. Waalaikumsalam. Nuwacik lah. Okay, welcome to the club. Okay. Tayyib. Setiap wazan ada nama. Apa nama wazan ni? Apa nama dia? Apa ni Ustaz? Kepada bentuk fa'il. Arafa pergi sini. Arif. Kataba pergi kepada katib. Waznu ismil fa'il. Okay. Isim fa'il. Arafa, maksud Arafa adalah mengetahui. Apa dia fi'il madhi? Madhi adalah telah berlaku, so telah mengetahui. Maksud kataba adalah telah menulis. Kalau kita cek kamus, kataba hanyalah menulis. Dia tak kata telah menulis. Cuma kita tahu berdasarkan wazan dia adalah fa'ala dan fa'ala adalah wazan bagi fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan itu adalah fi'il. Okey, kata kerja.
menulis, tapi dia fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang telah berlaku dah. Maka bila kita terjemah, kita tak terjemah menulis. Kalau orang yang tak belajar bahasa Arab, dia tengok kamus, dia kata, oh menulis. Tapi kita belajar bahasa Arab. So kita tahulah maksud dia sebenarnya bukan menulis. Maksud dia telah menulis. Okay. Bila kita ubah katabah pergi katib, now katib bukan fa'il lah. Sebab katib ni ikut fa'il. Ikut wazan yang baru. Kalau katabah dia ikut wazan fa'ala. Fa'ala adalah fa'il madhi, maka dia fa'il. Sekarang ni katib dia tak ikut wazan fa'ala, dia ikut fa'il. Fa'il adalah wazan yang lain. Dan setiap wazan ada nama dia. Kalau fa'ala, nama dia fa'il madhi. Maka bila mana-mana kalimah yang ikut fa'ala, maka dia fa'il madhi, maka dia fa'il. Kata kerja madhi telah berlaku. Jadi mana-mana isim yang ikut wazan fa'ilun, katibun, arifun, najihun, fa'izun, maka dia adalah ikut wazan fa'il. Fa'il nama adalah isim. Maka now, dia bukan lagi fa'il, tapi dia isim. Kata nama. Isim fa'il. Kata nama bagi pelaku. Contoh. Saya adalah pelajar. Sebab saya belajar. So, saya pelajar. Ibarat isim fa'il ni, dalam bahasa Melayu, macam pe. Ataupun orang yang. Maksudnya, bila katabah menulis pergi katib, apakah maksud katib? Antum? Ummu Syafiqi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Afwan. Tayyib. Tafadhal. Mafizo. Madhi. Kalau Arif, kenapa Ustaz? Kalau Arif, ada juga. Ada juga. Sifat Ustaz. Tayyib. Penulis. Okey? Ataupun orang nulis. Ataupun penulis. Betul semua orang. Okey? Maksud dia adalah penulis. Kalau Arif, Arafah telah mengetahui. Kalau Arif, tayyib. Syukran lakum. Syukran ala syukran li Fish Lia Hazelnut Wan wa Muallim Najib wa yani Landa Pitch Lia Dij Manfizo Muallim Najib tayyib. Okey, kalau Arif apa maksud dia? Orang yang mengetahui. Wan Dij orang yang mengetahui, orang yang tahu. Muallim Najib orang yang tahu betul. Okey. Arif, that's why saya nampak tak? That's why saya kata isim fa'il ni macam pe ataupun orang yang. Saya tak kata pe sahaja supaya bila ada kata kerja mengetahui, dia tak tahu, tak ada pengetahu. Dia ada orang yang mengetahui. So sesuaikanlah mana yang sesuai. Okey? Betul. Arif adalah orang yang mengetahui. Now, kalau itulah fungsi wazan, kita ubah kalimah mengikut wazan untuk mengubah apa? Kita ubah kalimah mengikut wazan untuk ubah apa? Exactly, Mak Najib. Kita ubah kalimah mengikut wazan lain untuk kita ubah makna dia. Okay? Good job. Kalau kita ubah kepada maf'ul, apa jadi?
Kalau Arafah pergi maf'ul kepada wazan maf'ul, apa jadi? Isim tak ada. Sebab dia adalah isim, kata nama. Arif, mengajar, pengajar. Ma'ruf, diketahui. Okay, kita go through one by one. Kita go through one by one. Okay, good job. Ma'ruf. Kalau ayat, maksudnya one, ma'ruf. Okay. Untuk kita ubah fa'ala kepada maf'ul, okay, asal kalimah adalah start dengan fa kan, wazan dia. Dekat sini, fa ni dekat dua dah, nombor dua dah. Okay. Jadi, dia akan start dengan mim. So, tak dulu mim. Fa sini mati, fa sini fathah, a sini fathah, a pergi sini jadi sukun. Ain sini dhammah, ain sini fathah, ra sini fathah, ra pergi sini jadi ru. Selepas ain ada waw, selepas ain tak ada waw. Selepas ra tak ada waw, ra pergi sini selepas dia ada waw. Ada lam, afa, ma'ruf. Baik. Mafain pula. Fiksha. Ma'ruf, maktub, madrub, majhul. Tayyib. Okay. Bila kita ubah kepada bentuk maf'ul, maf'ul adalah wazan juga. Maka maf'ul ni nama wazan. You guys kena tahu wazan dan kena tahu juga nama wazan tu. Maka nama wazan maf'ul adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ni di. Masalan, kalau kalimah ma'ruf daripada mengetahui, arafa, arif, orang yang tahu. Daripada arafa pergi kepada ma'ruf, apa jadi? Ni umum. Ni basic. Hazari. Ni form 3 dah boleh. Dia actually ikut negara juga sebenarnya. Ikut tempat juga. Kalau dekat Indonesia, sebenarnya, tak Indonesia lah. Dekat Malaysia pun, kalau budak tu umur kecil baru, umur kalau ikut darjah 5 ke, tapi dia dekat pondok, ilmu dia kalah orang umur 20 sebenarnya. Tapi untuk tingkatan ini adalah tingkatan 3 lah. 3 dah ke atas. Dekat Nahwu method ni, Nahwu method kan tutusan Nahwu method kan. Saya bukanlah orang yang fokus kepada markah soalan sangat sebenarnya. Dulu saya buat seorang and then ada team masuk team saya tu masuk yang pandai pemarkahan. So dia apa mulalah masukkan ni markah dia, ni tak ada markah, dia ada markah. Macam tu lah. Kalau saya ni je kelas saya. Kelas saya kelas semuanya ilmu. Tak ada pun pasal markah-markah. Itu tak apalah, itu tim saya buat. Sebab dia pandai, so dia buat. Dekat SPM Nahwu method yang dia ajar oleh dia lah. Okay, Maklimah Jannah. Dia akan ajar untuk SPM. That's why sebab dia sangat-sangat suka. Cikgu kan, cikgu ni dia kena pandai juga dengan markah-markah ni. Baik, Ustaz ni soalan. Okay, Fa'alin diketahui. Rain yang diketahui. Okay. Formal soalan agama. Oh, basic formal Okay, mantap. Syukran. Fiksha. Diketahui. Okay. Itulah, lain sekolah lain cara kan? Kalau soalan agama ni mungkin formal baru ni.
Kat sekolah menengah. Saya kenal yang ni lepas SPM. Time saya SPM saya tak kenal lagi ni. Saya maf'ul, saya fa'il tak kenal pun. Sebenarnya. Tapi saya skor itulah. Macam mana? Macam mana guys? Rabiah Mahidin dikenali. Okay. Ma'ruf adalah di kan? So ma'ruf maksudnya diketahui lah, daripada mengetahui kepada diketahui. That's why senang kalau antum belajar bahasa Arab. Antum boleh agak tau. Antum even antum boleh agak, contoh antum jumpa kalimah, antum mungkin tak faham apa maksud dia. Tapi antum tahu ejaan dia macam ni, ma'ruf, maf'ul. Antum mungkin tak tahu pun kalimah dia. At least situ pun antum dah tahu dah maksud dia di. Tapi tak tahulah dia apa. Tapi antum tahu tu di. Contoh kalimah macam ni, fa'il, arif, faiz, najih. Antum mungkin tak tahu lagi contoh faiz. Antum hanya tahu orang yang apa tak tahu lah. Tapi half makna dia antum tahu dah. Antum dah tahu hanya dengan tengok bentuk kalimah. Itu kelebihan dia. Bahasa Arab adalah ilmu yang sangat-sangat hebat. Tiada benda kecil dalam ilmu bahasa Arab. Okay. Anjashah. Yes, exactly. Saya stamp di 2 sekolah. Saya SPM di Ma'had Rawdah An-Nazirin, Terimbung, Kelantan, Jeli. Stamp saya 2 sekolah. Satu sekolah Ma'had As-Sabir Ailanas dekat Jeli, Kelantan. And then tengah tahun saya tukar sekolah. Saya pergi Ma'had Muhammadiyah Lelaki, Kota Baru, Kelantan. Saya hafal lah Ustaz untuk biasakan diri di kawasan. Masya-Allah. Good job Fiksha. Okay. Tayyib. Mumtaz. Lakum. Mumtaz. Antum mumtaz. Okay. Kalau katabah, kalau kita ubah kepada isim maf'ul apa jadi? Bidab. Lalu tanya, di memang kena tambah huruf mim ke Ustaz yang ditulis? Dia tengok maktub, betul tak? Maktub kan? Contoh katabah. Ka kan dekat fa kan? Ka dekat fa. Nampak tak? Saya kena ni sikit. Okay. Ka dekat fa. Fa sini mati. Ka pergi sini. Ka matilah dia. Cuma sebelum fa ada ma. So, sebelum fa ada ma. Sebelum ka ada ma. Sebelum ka ada ma. Sebab ka nak masuk kepada wazan maf'ul. Dia kena ikut lah. Ain sini dhammah. Ain sini fathah. Ta sini fathah. Ta pergi sini dhammah. Lepas ain ada waw. Lepas ain tak ada waw. So lepas ta tak ada waw. Ta pergi sini ada waw. Lam, ba. Maktub ditulis. Okay. Memang kena tambah huruf mim ke kat start. Okay, saya nak antum screenshot dulu. Screenshot dahulu. Wazan tu kunci untuk tukar kalimat ke kalimat yang lain. Maksudkan Ustaz. Betul. Okey, betul. Itulah wazan. Ni wazan. Ni bentuk. Ni kalimah. Kalimah-kalimah yang ikut bentuk tu. Tak nampak? Start. Kena skip please. Bila saya
Saya suruh screenshot supaya antum dapat nota ni. Okey, siapa yang dah screenshot? Cuba komen sikit saya. Siapa yang dah screenshot? Cepat. Ke tak screenshot pun antum semua? Siapa yang masuk malam ni dia dengan buku? Dia tulis dengan buku. Mungkin ada kat yang tulis dengan buku. Ada yang buku Tak dapat. Panggil lah Ustaz. Okay. Panggil Ustaz lah. Jangan panggil Ustaz. Ustaz, that's better. Alright. Lin Yaakob saya. Fiksha Dakwan saya. Fiksha saya. Zack saya. Okay. Baik. Tu je lah. Cuma ada persoalan daripada anda semua kan. Tentang adakah isim maf'ul dia kena mula dengan mim. Okay. Dia depends. Siapa yang dah download nota saya? Nota Nahwu Method. Nota jadual i'rab dan wazan. Dah ke belum? Dah. Ahmad. Yes. Zack. Dah. Belum Nanda. Download lah. Dekat saya punya TikTok. Dekat TikTok Nahwu Method. Okay. Ada link. Dekat atas tu ada. Saya kena buat. Tak apalah. Ada link untuk klik link dekat bio tu. Klik link tu, link 3 tu. Nanti awak akan ada dekat bawah sekali. Ada download nota. Nota tu. Anda akan dapat jadual i'rab. Okey. Dan jadual wazan. Nanti mudah untuk anda study dan mudah untuk anda print dan bawa ke sekolah dan bagi tahu kawan sebelah, "Oi, jom join Nahwu Method." Gitu caranya. Okey. Fa'il is ada isim maf'ul. Isim maf'ul ni antum. Saya punya pen tak ada bateri punya. Okey, nak baksa. Okey, dalam ni dia ada jadual isim maf'ul tau, ada kolom ni. Isim maf'ul ni antum, antara wazan dia adalah, antara bentuk dia adalah maf'ulun. Tak boleh nanti PM saya, okey? Nanti PM dekat TikTok Nahwu Method ni, maf'ulun. Tapi wazan dia bukan sekadar maf'ulun. Okey. Dia ada juga wazan mufa'alun. Alright, ada juga mufa'alun, ada juga muf'alun, ada juga mutafa'alun, ada juga mutafa'alun, mustaf'alun. Betul lah semuanya M kan? Dia kat depan dia semuanya M. Betul semuanya mim. Saya pun tak perasan sebenarnya. Saya pun tak perasan depan semuanya mim. Yang saya tahu, saya hafal semua. Maf'ulun, mufa'alun, muf'alun. Tapi saya tak perasan pun depan semuanya mim. Mantap. Okey. Cuma dia akan berbeza mengikut apa fa'il dia. Ini contoh tau. Nanti tengok, nanti atur rujuk balik Atur rujuk nota ni. Cuma before kita habis live ni, saya nak tunjuk sikit. Antara wazan-wazannya lah. Antara wazan-wazannya dia akan depends kepada dia punya fa'il. Contoh kalau fa'il dia fa'ala, maka isim maf'ul dia adalah maf'ulun. Kalau fa'il dia adalah fa'ala, ini sebuah fa'il madhi maka isim maf'ul dia adalah mufa'alun. Masalan, 'allama
Mu'allamun. Kalau af'ala, muf'alun. Masalan, akrama, mukramun. Dia akan depends kepada dia punya wazan. Okey? Contoh ayatnya ialah ar-risalatu maktubun. Tapi sebab risalah perempuan ni adalah subjek, we call it mubtada. Ni khabar. Surat itu ditulis. Subjek mubtada khabar kena sama jantina. So maktubatun. Surat itu ditulis. Okey. Bi khattin. Dengan penulisan, dengan tulisan yang cantik. Bi khattin jamilin. Surat itu ditulis dengan tulisan yang cantik. Macam tu faham Ustaz, cuma nak ingat dia payah. Ada tips hafal tak? Kalau susah hafal, antara tips untuk kita senang hafal antaranya ialah hafal Quran. Sebab kalau kita nak pandai main bola, kita kena banyak kali main bola. Kita akan train, makin hari kita akan makin pandai main bola. Kalau kita nak hebat pada hafalan, kita kena training menghafal supaya everyday kita punya kemampuan untuk berhafal tu makin meningkat. Orang yang masuk tahfiz, antum makin dengar, biasanya first day dia akan hafal sikit je. Tapi makin hari makin banyak. Sampailah dia boleh hafal sehari satu muka surat, dua muka surat, tiga muka surat sehari. Ada yang empat muka surat sehari. Sebab dia punya otak tu, dia train otak dia menghafal. Kan, betul kan? Fikshan. Akhirnya dia punya skill hafal tu makin hebat. So itu cara dia, antara cara dia. Okey? Biiznillah. Tajib. Okey. Maka berakhirlah sudah kita punya live pada malam ini. Semoga manfaat. Jumpa lagi insya-Allah. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ke? Betul ke saya? Access ni? Okey. Tak? Baik buat? Okey lah. Okey lah. Boleh lah. Okey. Assalamualaikum.